Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Illa tariqa jahannam, selain dari jalan yang membawa ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan balasannya demikian itu mudah sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sambungan kepada ayat terdahulu lagi yang menyatakan ahli kitab ini kufur. Kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi, kufur kepada kitab suci. Mereka ini dijanjikan sebelum ini, mereka ini telah ditunjukkan bukti-buktinya, bukti-bukti bahawa apa yang mereka ingkar itu sebenarnya hak, benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai-bagai dalil, berbagai-bagai bukti yang ditunjuk menurut Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai saksi, malaikat sebagai saksi. Kemudiannya orang-orang kafir dan orang yang menyekat daripada jalan Allah ini, sebenarnya mereka ini terlalu jauh sesatnya. Oleh kerana itu, untuk pulang ke pangkal jalan amat sulit, kerana kesesatan mereka itu berliku-liku. Sekali lagi menyatakan hukum, ayat yang kita akan baca ini menyatakan hukum orang-orang yang kafir ini. Kemana mereka? Dinyatakan dalam ayat ini, orang-orang kafir dan orang-orang zalim, Allah tidak akan ampuni lagi dosa mereka. Kerana dua perkara ini penyakit yang sangat besar. Kufur di sini bukan kufur biasa, zalim di sini bukan zalim biasa. Kufur di dalam ayat terdahulu dinyatakan mereka ini ahli kitab. Mereka ini menolak, tidak beriman sepenuhnya kepada Allah. Mereka mempermain-mainkan, malah mereka syirik. Dan mereka ini pula mengikat orang lain daripada jalan Allah. Mereka bukan saja sesat tetapi menyesatkan. Bukan saja kafir tapi mengkafirkan orang lain, murtad dan memurtadkan orang lain. Dua kesalahan ada pada mereka. Jadi kalau dua kesalahan ini sukar sebenarnya untuk terus hidup. Kesalahan yang besar-besar. Kesalahan ini terus membawa kesalahan ini tidak ada pihak yang boleh merawatnya. Sebab kesalahan besar. Dia satu kesalahan boleh lagi. Tapi kalau dua kesalahan yang berat, jawabnya mereka ini tidak layak hidup lagi, sulit untuk hidup. Katanya kemana mereka yang akan pergi? Mereka ini lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan ampun lagi dosa mereka. Sebab dosa itu dosa syirik. Dosa itu bukan dosa setakat dia saja sesat, tapi menyesatkan orang lain, memurtadkan orang lain. Ini besar. Jadi kalau begitu, Allah tidak akan ampuni lagi. Dosa-dosa selain daripada dosa ini, dosa akan diampuni Allah dengan adanya sebab-sebab yang tertentu. Sebab dia banyak amal ibadat dalam bulan puasa, yang digandakan pahala baginya. Dosanya banyak, tetapi amal ibadat juga banyak dan kena pada tempatnya. Mereka membaca zikir, baca Quran, dan mereka turut berdoa, mereka pula bersedekah, mereka banyak amal kebajikan. Tuhan ampun dosa. Sama ada dia tak taubat pun, sekalipun tidak taubat, tapi kalau disertakan dengan taubat, lebih cepat lagi. Tetapi dosa syirik bagaimana? Lam maknanya tidak akan diampuni lagi dosa mereka. Mereka tidak diampuni dosa, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dosa itu diampuni Allah, sama ada bertaubat ataupun tak bertaubat, semuanya diampuni saja, tidak ada hikmat daripada dunia ini sebagai ujian. Tidak ada lagi. Sebab orang bersalah tak bersalah pun, dia mengaku salah tak mengaku salah pun, maaf saja. Ini tidak ada makna, tidak sesuai sebenarnya dengan manusia yang diberi akal dan diberi tempat, diberi kemudahan dalam dunia ini. Tak sesuai begitu. Dosa-dosa ini tunggu
Tunggu dia taubat, sekalipun dia berlaku syirik, sekalipun dosanya itu murtad dan memurtadkan orang. Taubat, tabu wa aslahu. Taubat dan perbaiki segala kesalahan-kesalahan. Kerugian, berapa kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak yang tertentu disebabkan dia melakukan kesalahan itu. Ganti semua sekali. Aslahu, perbaiki. Bertaubat. Taubat, maka diampuni. Allah tidak, wala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak ampuni dosa mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Tuhan tak tunjuk lagi jalan ke syurga kecuali jalan ke neraka saja. Dia hidup di dalam dunia ini sudah putus hubungannya dengan kebaikan, sudah tidak ada. Sebab dia memilih jalan untuk ke neraka, maka Allah beri neraka kepadanya. Dia memilih jalan kafir, maka dia akan terima akibat kekafiran itu. Dia memilih jalan untuk menyekat orang lain, segala pintu-pintu kebajikan ditutup olehnya, maka dia akan terima akibatnya. Soalnya mengapa Allah Subhanahu wa taala tutup pintu syurga? Bila tutup pintu syurga, maka dia tak dapat ikuti jalan syurga. Yang terbuka di hadapannya jalan neraka, maka dia masuk neraka, sebab itu saja jalan yang ada di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku begitu jika dia tidak membuat pilihan lebih awal. Dia membuat pilihan lebih awal untuk ke neraka, maka dia akan ke neraka. Jika dia membuat pilihan untuk ke syurga, maka Allah akan beri kepadanya syurga. Dia sendiri yang membuat penentuan lebih awal daripadanya. Seorang anak yang memilih membuat keputusan untuk tidak belajar, maka dia tidak akan diberi kemudahan-kemudahan kepada seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, lain-lain pelajar dapat kemudahan sebab dia dia belajar, dia student. Segala kemudahan-kemudahan untuk pelajaran, untuk persekolahan diberi kepadanya sebab dia student. Tetapi ini tidak ada. Tidak diberi. Dia membuat keputusan untuk tidak belajar. Dia akan menanggung sendiri. Akibat daripada dia tidak belajar itu. Biasanya diberi kepada orang lain potongan harga. Dia dapat masuk kelab dengan percuma. Dia dapat macam-macam lagi sebab dia seorang pelajar. Tapi pelajar ini, manusia ini yang tidak suka belajar, tidak mahu lagi belajar, dia tidak akan dapat nikmat-nikmat itu. Bukan saja kejayaan, bukan saja dia tak dapat, tetapi dia terdedah, hidup masa depannya terdedah kepada berbagai-bagai malapetaka. Hidupnya menyeleweng dan dibimbangi sebab dia tidak mempunyai kegiatan pelajaran lagi selain daripada hidupnya terdedah kepada malapetaka. Jadi oleh kerana itu, apakah zalim sekolah? Apakah tidak zalim sebab dia tidak mahu masuk sekolah? Ibu bapaknya juga tidak zalim dan tidak ada pihak yang zalim sebab dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan dia menanggung akibat daripadanya. Jadi orang yang telah memilih jalan, orang yang telah memilih jalan kufur, jalan zalim, maka jalan itu membawanya kepada neraka. Tidak ada pihak yang bersalah selain daripada dirinya sendiri yang bersalah. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan kepada neraka jahannam. Dua-duanya jalan, neraka pun jalan, syurga pun jalan, tetapi dia ada kaedah-kaedahnya. Untuk jalan ke syurga mesti dia daftar sebagai daftar sekolah, masuk sekolah, belajar, buat kegiatan itu, dia akan dapat menikmati hidup masa depan yang lebih terjamin. Tetapi kalau jalan-jalan ini tidak dilaluinya, orang belajar ketika orang lain belajar, dia tidur. Ketika orang lain buat kajian, dia tidur. Ketika orang lain pergi sekolah, dia ponting. Apakah dia akan memperoleh masa depan yang baik baginya? Tidak sekali-kali. Jika diberi kepadanya segala kemudahan-kemudahan, maka ini zalim sebenarnya. Zalim sebab dia telah melakukan satu kesilapan dan memilih kesilapan itu untuk dirinya sendiri. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan kepada neraka jahannam. Ini menunjukkan kafir dan zalim ni bukan kafir biasa ni. Bukan kafir biasa. Kafir biasa ada, tapi kafir ni kafir yang diberikan teruk. Zalim ni zalim yang teruk. Penyakit ni penyakit yang bawa mati ni. Penyakit bawa mati. Penyakit ni kalau penyakit katalah, kita kata ajalah, penyakit ni penyakit buah pinggang. Dah sakit, kemudiannya bila dia rawat bertukar pulanya buah pinggang ni, buang tak sakit. Mati dah dia ni. Kalau buah tersalah buang pula, dua kali salah, dua kali kesilapan, dua kali.
Jadi oleh kerana itu tidak ada lagi harapan bagi mereka ini selain daripada masuk neraka Jahannam. Sakit ini banyak penyakit. Semua penyakit berhenti setakat mati. Sakit apa-apa pun akan terus menderita, habis penderitaan itu bila mati. Tetapi penyakit mati dia akan tanggung selepas daripada mati. Menderita sampai hari kiamat akan menderita. Penyakit ada dua, ada penyakit mati, hak ni tak boleh berubat, Nabi kata. Ada penyakit ni bukan penyakit mati, boleh berubat. Tunggu masa saja. Nabi kata kulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ni ada ubat baginya illal maut, mereka mati tak ada ubat, mati. Tapi mati ni dia tak sakit sebelum mati, dia akan mati dia akan sakit selepas mati. Itu penyakit mati. Penyakit mati ni dia akan sakit dalam kubur. Dia akan sakit lepas dalam kubur pergi mahsyar sakit pula. Hak sakit yang paling menderita sekali masuk neraka. Ini penyakit mati namanya. Jadi oleh kerana itu penyakit mati di atas cara yang disebutnya di sini salah. Mati yang dipilihnya jalan untuk ke neraka. Illa tariqa jahannama, melainkan jalan kepada neraka Jahannam. Neraka pun bukan cakap neraka tapi neraka Jahannam. Neraka ni neraka yang paling buruk sekali keadaannya. Illa tariqa jahannama khalidina fiha, mereka kekal pula di dalamnya. Bimbang-bimbang takut ada Yahudi kata masuk sehari 2 hari keluarlah. Bukan susah sangat, Tuhan Maha Pengampun. Tidak, bimbang-bimbang takut ada orang tafsir macam tu. Kekal ini maknanya la nihayatalah, tidak ada penghujung baginya. Dia tak boleh nak kira tahun. Kita dah masuk dah 2 tahun, 3 tahun, tak lama lagi lepaslah. Tak ada fikir sama sekali. Selama-lama di dalamnya. Kenapa? Kerana kafaru wa zalamu. Kerana dia kufur dan kerana dia zalim. Khalidina fiha abada, mereka kekal pula di dalamnya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Susah perkara ini bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan terhadapnya? Tidak susah, perkara ini mudah saja. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara mana? Perkara neraka Jahannam untuk disediakan kepada mereka yang derhaka, mereka yang zalim kepadanya. Apakah nanti tidak akan berlaku? Ramai sangat nama kena hukuman diputuskan masuk neraka ni, ramai sangat, tak cukup tempat. Tak ada, mudah saja tempat, jangan risau. Tempat banyak di dalam neraka, luas tempatnya. Jadi oleh kerana itu fikirlah bahawa ini satu kenyataan bahawa siapa yang memilih neraka, Allah akan pilih neraka untuk dia, sebab neraka ni banyak kosong, pergi duduk di sana. Umpamanya tidak manusia lebih dahulu. Hidup manusia di dalam dunia ini tidak mujbar, tidak dipaksa hidup di sini. Tidak ada perkara yang terpaksa, tetapi mukhayyar, dipilih kepadanya. Ada mahu syurga, pintu syurga terbuka. Mahu neraka, juga pintu neraka terbuka. Dia sendiri yang menentukan pintu mana dia akan memasukinya. Begitulah ayat ini ditutup dengan satu penutupan yang seperti biasa kita baca Quran, bila membicarakan hal dan perangai manusia, akan ditutupkan dengan balasan yang menunggu mereka. Seterusnya, ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul, wallahu subhanahu wa ta'ala.